Kita nak kongsi tentang the power of 21 days. The power of 21 days. Jadi 21 hari, puasa 21 hari. Jadi kenapa 21 hari? Mungkin kita dah pernah dengar konsep ni, tapi eloklah kita ulang kaji. Jadi ulang kaji ni bukan saja untuk sesiapa, tapi untuk diri kita sendirilah, khususnya diri saya sendiri dan sahabat-sahabat yang mendengar pada hari ni lah. Jadi kenapa 21 hari? Sebab kalau kita pergi Google sekalipun, kita search 21 days akan keluar banyak research yang menyatakan bahawa manusia ni adalah creatures of habit. Maknanya kita ni memang makhluk yang berdasarkan apa perkara yang kita buat setiap hari. Jadi kajian menunjukkan manusia mempunyai tabiat dan tabiat ni boleh dibentuk dalam masa 21 hari. Jadi tak kiralah tabiat tu baik atau buruk, dia boleh dibentuk dalam masa 21 hari melalui perlakuan yang sama setiap hari. Jadi kalau kita kata dari segi pemakanan ataupun amalan kesihatan, maka kita memerlukan 21 hari untuk membentuk tabiat ataupun amalan kesihatan yang baru. Jadi kita perlukan 21 hari. Sebab itu kita ada program yang mana kita galakkan kalau orang nak ubah gaya hidup dia ikut program untuk 21 hari. Bukannya lama, tak sampai sebulan pun, 21 hari. Untuk berubah. 3 minggu je. 3 minggu je. Jadi cuba kita tengok tabiat lama kita. Sebab apa kan? Ni saya saja letak gambar ni, mungkin ada peminat burger macam ni. Saya sukalah. Ya. Tengok pun terliur kan, dengan sejunya dan sebagainya. Okey, jadi bila kita cakap pasal tabiat lama, senang nak check tabiat lama ni, kita tengok dengan keadaan diri kita hari ni. Cuba kita pada hari ni tak perlu buat apa-apa, duduk sekejap, tengok diri kita. Macam mana kita rasa dengan diri kita? Kita tengok badan kita, tengok berat kita. Jadi apa kita rasa? Macam mana kita rasa dengan badan kita? Siapa sini happy dengan keadaan badan dia? Kadang kalau gelak ke, tersenyum ke, tak boleh jawab tu, mungkin ada benda yang kita nak ubah. Setuju atau setuju? Saya sendiri pun terus terang, saya pun ada benda yang saya nak perbaiki. Saya rasa saya tahu saya boleh jadi lebih baik. Sebab saya rasa tak seronok. Mungkin saya nak, macam saya nak turunkan berat badan saya lagi. Saya nak turunkan peratusan lemak, khususnya lemak dekat perut tu, visceral fat tu. Saya rasa memang kena buat sesuatu. Jadi bila kita tengok keadaan badan kita ni, kita kena faham satu hakikat. Badan kita hari ini bukan disebabkan apa yang kita buat semalam atau apa yang kita buat pagi tadi. Tidak. Tapi ianya adalah amalan yang kita buat selama kita hidup. Contohnya kalau hari ni umur saya 44, badan saya pada usia 44 tahun ini adalah disebabkan amalan-amalan saya setiap hari. Mungkin kurang senaman, makan tak kisah kan, lagi masuk raya je belasah kan. Betul? Jadi itu sebenarnya hasil dia kan. Jadi kita kena fikir. Saya ambil masa sini sikit sebab nak ajak semua orang berfikir. Sebab kita ni manusia, kita nak semua result cepat, betul tak? Contohnya nak kurus. Kalau nak turun berat badan, kalau boleh hari ni masuk program, besok dah kurus. Dah nak kurus. Ya. Itu satu. Yang kedua, nak kurus. Kalau boleh hari ni masuk program, tak payah ubah apa-apa. Tak perlu buat apa-apa. Besok dah kurus. Buat macam biasa juga kan. Jadi mustahil. Terus terang saya cakap mustahil. Ini mustahil. Sebab itu ramai orang gagal. Sebab apa? Bila kita nak berubah ni, kita nak mengubah tabiat. Bukan senang. Bukan senang. Sebab tabiat ni dia dah wired dalam jiwa kita. Dia benda yang kita lakukan secara automatik. Itu tabiat. Itu tabiat. Jadi bukan senang nak ubah. Okey, jadi untuk berubah kita mesti ada sebab. Sebab yang kuat. Apa kita punya why? Kenapa kita nak berubah? Boleh saya kongsi cerita saya sikit? Ya.
Okey, saya nak kongsi 10 tahun yang lalu saya mengalami serangan jantung. Very mild heart attack lah. Pada pukul 3 pagi saya rasa dada saya sakit. Saya beritahu isteri saya dan saya terus pergi ke hospital. Sebab saya memang ada sejarah asma. Daripada umur 10 tahun saya memang ada masalah asma dan selalu pergi ke hospital ambil inhaler gas tu lah. Dan saya memang bawa ke sana sini saya punya Ventolin inhaler warna biru tu. Kalau ada habuk sikit saya bersin ataupun saya makan tak betul, garanti saya kena asthma attack. Tapi pada 10 tahun yang lalu, satu hari tu pukul 3 pagi, saya rasa dada saya tak sedap dan rasa sakit. Saya rasa ini bukan asma. Jadi saya telah pergi ke hospital bahagian kecemasan. Saya beritahu pegawai yang bertugas kat situ, saya rasa dada saya sakit. So dia kata, you ada history asma tak? Saya kata ada. Oh, ni mungkin asma. Dia tak periksa saya lagi. Dia terus cakap, ini asma ni. Tapi saya cakap dia, saya tahu asma. Saya dah berpuluh tahun mengidap asma. Ni bukan asma. So dia orang bawa saya masuk dalam emergency, bagi treatment apa semua dan dia orang buat ECG. Lepas buat ECG, doktor tu datang. Dia bawa reading ECG saya. Lepas tu masa itu agaknya baru dia first time tengok reading ECG saya. Masa dia tengok tu, dia macam terkejut. Saya jadi lagi panik lah. Dia kata apa? Ini kalau tengok ECG ni, you macam kena mild attack tadi ni. Masya Allah. Saya sangat terkejut. Waktu tu terus terang saya cuma fikirkan isteri saya dan anak-anak. Saya ingat Allah nak jemput dah sebenarnya. Jadi itu sebenarnya wake up call bagi saya lah. Jadi syukur Alhamdulillah. Saya berterima kasih banyak-banyak pada Cikgu Razak dengan Cikgu Nolela kerana perkenalkan saya program yang mana ketentuan Allah. Yang mana ketentuan Allah tu. Betul. Semuanya kena ada sebab lah kan. Kadang-kadang benda ni berlaku sebab Allah sayang kita. Ya. Pada Allah boleh je ambil dah hari Betul. tu dah. Kan? Lepas tu jawablah dengan segala masalah kan. Tapi Allah bagi peluang. Itu Amirul. Ya, saya. Amirul, waktu tu baru berumur 30 lebih kan? 34 je, 10 tahun yang lalu. Kan? Jadi 34. Jadi saya punya sebab kenapa saya setia dengan program ni, dan kenapa saya nak buat sembang sihat, kenapa nak buat kelab sihat dekat masjid, sebab saya tak nak orang lain lalui apa yang saya lalui. Saya tak nak. Sebab terus terang saya cakap, kesan daripada hari tu sampai hari ni, kalau tiba-tiba saya rasa dada saya tak sedap, saya dah risau. Terus terang saya beritahu. Dia jadi fobia. Kalau saya makan tu tiba-tiba berpeluh kan, sebab ni semua tanda-tanda heart attack kan, kita dah belajar. Saya jadi risau. Jadi risau. Jadi saya tak seronok bila ada perasaan macam tu, dan saya selalu beritahu orang saya tak nak you rasa benda-benda macam ni. Tak seronok. Dia walaupun kita rasa kita dah buat sampai baik, tapi kita tahu benda tu boleh jadi dan kita pernah lalui, kita tak nak orang lain lalui. Jadi itu sebab saya nak berubah. Ya, betul. Jadi kenapa saya kongsi? Sebab bila nak berubah ni cabaran akan datang. Allah akan uji kita. Sama juga bila kita nak berubah, nak jadi lebih baik kan. Kita kata-kata lepas ni aku nak pergi solat 5 waktu semua kat masjid. Dugaan akan datang. Percayalah. Dugaan akan datang kan. Contohnya hari ni kita nak berpuasa. Hari itulah kawan kita kata, "Mai aku nak belanja kau tapi hari ni aja." Tapi hari inilah kita nak puasa ke apa, ataupun kita nak diet dan sebagainya. Hujan datang. Jadi kalau kita tak ada sebab yang cukup kuat, itu yang kita gagal kan. Sebab itu macam saya nak berdakwah kesihatan ni, sebab kita mesti kuat. Jadi saya kongsi itu saya punya sebab. Jadi kita boleh cari sebab yang lain. Ya, cikgu. Ya, Amirul. Ya, saya. Ya. Boleh saya tanya satu soalan tu tadi Maknanya step yang pertama yang you buat itu, you buat keputusan, betul tak? Ya, betul. Ya. Kita kena buat keputusan, cikgu. Jadi keputusan tu kita buat berdasarkan sebab kita. Jadi macam saya keputusan nak berubah kan? Ya. Keputusan nak berubah ya? Betul. Jadi keputusan nak berubah ni boleh datang oleh pelbagai faktor. Macam saya disebabkan wake up call. Saya kena heart attack 10 tahun yang lalu, menyebabkan saya takut, saya risau, dan saya tahu saya perlu ambil tindakan sebab saya tak nak jadi liability kepada keluarga saya. Itu saya. Jadi kita semua kena cari sebab. Ya, mungkin sebab kita nak apa? Sebab kita ada penyakit, kita nak sihat, ataupun mungkin orang yang muda-muda nak mendirikan rumah tangga. So masa hari bahagia tu nak nampak lebih cantik kan, tapi mesti ada sebab.
Jangan buat sebab orang lain suruh. Tak jadi. Jangan buat sebab kita selalu buat benda sebab kita risau apa orang lain fikir. Yang kita patut fikir adalah apa yang Allah fikir tentang kita, sebab kita orang Islam dan badan kita ni adalah amanah. Allah bagi kepada kita amanah untuk kita jaga. Okey, so kita pertama sebab dan buat keputusan.